Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang saya kasih, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bertemu lagi dalam perbincangan kita dalam kuliah bulanan kita dengan menggunakan kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-11 daripada surah Al-Hujurat di bawah tajuk larangan mempermainkan saudara seiman dan mencela diri sendiri. Seperti mana biasa, saya baca ayat ini dan tuan-tuan bersama-sama dengan saya mengikutinya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا يسخر قوم من قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Janganlah sesuatu puak, yakni daripada lelaki, mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, yakni kerana mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Dan janganlah pula di kalangan kaum wanita mencemuh dan merendah-rendahkan puak wanita yang lain, kerana mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah sesetengah kamu mengatakan keaiban sesetengah yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah dia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bincangkan berkenaan dengan tajuk yang cukup penting dalam kehidupan kita seharian selaku orang-orang yang beriman, yang kadang-kadang terdapat di kalangan juga orang-orang yang beriman itu mempermainkan saudaranya seiman. Ya, makna di kalangan kita ni dah mengaku beriman pada Allah, dah mengaku mengaku sebagai seorang muslim, lagi mukmin, tetapi dalam masa yang sama masih lagi ada perkara-perkara yang disifatkan sebagai dosa yang dilakukan oleh mereka yang mengaku bahawa diri mereka beriman. Maka seruan Rabbani bagi orang yang beriman kali ini sangatlah penting, kerana dalam satu masa Allah Ta'ala sendiri mengisyaratkan dengan 3 perkara sekaligus, kesemuanya dalam bentuk penyakit dan bahaya yang banyak menjangkiti sesuatu masyarakat. 3 perkara yang saling berkait satu sama lain itu ialah memperkecil, mencela dan memberikan gelaran yang buruk. Jadi Allah Ta'ala larang kita selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terdapat dalam diri kita 3 perkara besar. Pada malam ini dalam ayat yang ke-11 daripada suratul Hujurat membincangkan 3 larangan yang dikategorikan sebagai bahaya serta penyakit yang membara dalam masyarakat, iaitu memperkecil, mencela dan memberikan gelaran yang buruk. Yang pertama, memperkecilkan berlaku ketika seseorang menilai dan memandang saudaranya bukan dengan pandangan mulia. Dia tidak menoleh kepadanya dan merendahkan darjatnya. Jadi orang ni kita akan lihat nanti perbahasan satu persatu. Yang kedua, manakala mencela adalah dengan menyebut aib seseorang ketika orang tersebut tidak berada di sampingnya. Yang kedua itu lebih rendah daripada yang pertama, kerana yang pertama orang tersebut tidak berpaling kepada saudaranya terus, dan tentunya saudaranya tidak rela jika dipermainkan. Yang ketiga, memberikan gelaran yang buruk, itu dengan memanggil saudaranya dengan nama yang dibenci oleh saudaranya atau sebutan yang tidak disukainya. Perkara ini lebih rendah daripada yang kedua, kerana ia ditambah dengan sifat yang wujud, menjadikan semakin marah dan merasa direndahkan martabatnya. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim ayat yang ke-11 daripada suratul Hujurat ini, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Penyakit yang pertama yang kita nak bincangkan dalam persoalan ini ialah penyakit, iaitu penyakit memperkecilkan orang lain.
memperkecilkan orang lain, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada suatu kaum yang mempermainkan kaum yang lain kerana boleh jadi mereka yang dipermainkan itu lebih baik daripada mereka yang dipermainkan. Baik, jadi sebagaimana biasalah, Allah Ta'ala bila mana memulakan setiap seruan kepada para kekasihnya, orang yang beriman itu disebutkan sebagai kekasih Allah. Kalau tidak, masakan Allah Ta'ala nak panggil direct terus dengan orang-orang yang beriman, kepada orang lain Allah tidak bercakap terus. Allah Ta'ala menggunakan dia panggil menggunakan pihak yang ketiga, iaitu Nabi SAW. Ya ayyuhar rasul, ada bagian. Dia tak terus sebut, dia tak panggil kepada ya ayyuhan nas. Ada setengah tu dia panggil terus kepada ya ayyuhan nas, tetapi untuk orang beriman kesemuanya, tidak ada orang tengah ataupun tidak ada perantara melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi orang beriman ini disebutkan sebagai kekasih Allah, iaitu orang-orang yang beriman dengan menggunakan wahai orang-orang yang beriman. Maka pada ketika itulah perasaan mereka akan bangkit, hatinya akan tersentuh dan lisannya tertanya-tanya, apakah yang engkau kehendaki wahai Allah, wahai Tuhan kami telah mempercayaimu sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan, beriman dengan Al-Quran sebagai undang-undang. Lalu Allah Ta'ala melarang dan memperingatkan mereka agar tidak terjangkit penyakit, iaitu kebiasaan memperkecilkan saudaranya yang lain. Jadi Allah Ta'ala dia cukup indah cara kaedah yang digunakan, metodologi yang digunakan sangat menarik bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Ketika mana diserukan ayat-ayat sebegini kepada mereka, sudah pasti orang yang memahami kalimah-kalimah mulia ini, dia akan tersentak hatinya, akan bangkit, akan timbul perasaan, dan akan bangkit hatinya, tersentuh kalbunya, lisannya tertanya-tanya. Apatah lagi arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seterusnya, karena kita tahu bahawa setiap panggilan kepada orang-orang yang beriman itu merupakan orders, arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perkara ini Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita semua selaku mukmin, selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak terjangkit dengan penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang merendahkan dan memperkecilkan orang lain. Baik, biasanya seorang yang kuat akan memperkecilkan yang lemah. Orang yang tinggi statusnya, status sosialnya, memperkecilkan orang awam. Orang cerdas mengejek orang yang bodoh. Orang yang sihat kadang-kala memperkecilkan yang cacat. Begitu juga kadang-kala wanita yang cantik paras mukanya akan memperkecilkan wanita yang buruk. Yang muda memperkecilkan yang tua. Wanita kaya kadang-kala pula mengejek wanita yang fakir. Akan tetapi semua itu bukanlah pengukur hakiki untuk mengukur kemuliaan kemuliaan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi maknanya yang Allah Ta'ala nak sebut, kita hari ini jadi kebiasaan lah. Kan? Kadang-kadang dalam status sosial masyarakat kita ada gaps, ada jurang di antara yang miskin dengan yang kaya, apatah lagi golongan-golongan barat, golongan-golongan musuh-musuh Islam yang membuatkan gap itu. Sebenarnya di sisi Allah tidak ada beza. Tidak ada yang kaya, yang miskin, yang susah, yang fakir. Tak ada beza pun. Yang beza ialah taqwa di sisi Allah. Yang putih, yang hitam, yang comel, yang lawa, yang huduh, yang gelap dan sebagainya, ianya tidak mempunyai sebarang perbezaan. Kita semua ni sama saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada di kalangan kita yang dia bangsawan, dia tak boleh bercampur dengan golongan bawahan. Kan? Dia ni golongan hartawan, dia tak boleh campur dengan golongan fakiran, orang-orang yang fakir. Saya mengajar di kamp tentera beberapa kali lah. Malam besok pun saya ceramah lagi di kamp. Baru-baru ni saya ceramah di satu kamp.
Lepas ceramah pagi tu tuan-tuan, saya dibawa ke mes pegawai. Kan? Mes pegawai yang ialah yang apa, pegawai waran ke pangkat apa, pangkat kapten ke, naik ke atas tu dia ada mes dia tersendiri. Jadi kadang-kadang tengok, ya Allah, saya kata gap jauhnya dengan orang bawah. Kan? Memang dibuat begitu dalam tentera, mungkin kerana supaya nak suruh orang bawahan tu lebih hormat kepada mereka. Tak ada. Jadi kau tak buat lagu tu, dia nampak sama. Tapi nampak ketara dia punya dia punya layanan dia. Saya duduk diri, duduk makan, terpacak tepi kita, tanya tuan, mau tambah apa lagi? Roti bakar ada, teh tarik ada, buah-buahan ada, dessert lain semua ada. Tu dia tuan-tuan layan. Padahal saya bukan pegawai waran pun, saya cuma tetamu penceramah ketika itu. Tapi maksudnya dia punya ni, tengok pegawai yang lain-lain tu, yang bawah-bawahan tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Makan gitu-gitu je lah. Kan, dapat tapa-tapa seorang sikit, tu pun seronok dah tuan-tuan. Tapi yang pegawai ni, Allahu Akbar. Kan? Untunglah siapa yang jadi pegawai tu balik, untunglah. Tapi berasanya macam dengan, kan, gap tu, jurang tu terlalu tinggi. Dia punya tempat makan dia eksklusif, makanan pun eksklusif, kan, apa kita minta dia buat semua. Jadi sampai tahap tu, kan, mungkin itu kasta yang dibuat oleh orang-orang bukan Islam, yang mereka tidak ada nilaian yang lain sebagaimana orang Islam, orang yang beriman. Orang beriman dia tidak ada kelebihan. Mungkin di tempat kerja perlu begitu, tapi di luar setengah orang dia juga nak jadi begitu. Kan? Pegawai tak boleh campur dengan orang bawah. Padahal apa salahnya? Sama aja kita di sisi Allah. Mungkin dalam kerja berbezalah sedikit kedudukan, tapi di luar sama. Ada setengah orang perkara tersebut pun masih lagi dibawa-bawa keluar. Kan? Masih lagi dibawa-bawa sampai keluar. Nak tengok macam mana. Kan? Baik. Tapi tengok ke Sultan Kelantan tu tuan-tuan, dah ada perubahan yang sangat baguslah. Maknanya ada perubahan. Dia cuba untuk nak bersama dengan rakyat makan dalam pinggan polistirin biasa. Kalau bawa jenazah ke tanah perkuburan, dia terjun sekali dalam liang tu tuan-tuan, dia tolong sambut, dia tolong semua. Itu yang dipaparkanlah. Melihat kalau benarlah itu yang berlaku, maknanya dia orang yang hebat, yang nak bersama dengan rakyat di peringkat bawah. Maka ukuran yang sebenarnya hanya berada di tangan Allah. Dialah yang meninggikan dan merendahkan, memuliakan dan menghinakan. Ukuran tersebut tentu berbeza. Perkara tersebut dijelaskan dalam hadis Sa'ad bin Sa'al yang mengatakan seorang lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hadapan Nabi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang duduk di sebelahnya, "Apa pandangan kamu mengenai orang ini?" Maka dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia adalah termasuk orang yang mulia, sungguh layak diterima pinangannya." Itu dia. Jadi Nabi ditanya para sahabat sekali-sekala, kan, bila ada orang masuk di depan, Nabi saja nak tengok. Sebab Nabi suruh, Nabi tanya tu pun bukan kerana sengaja Nabi tanya. Bukan saja Nabi nak tanya macam kita, kan. Kalau kita cuek kawan kita, "Bro, lu tengok orang lalu depan kita ni yang macam bro." Kan. Kita tanya begitu, kita kadang-kadang tanya saja tanya. Tapi Nabi tanya sebab Allah suruh tanya. Sebab Rasulullah tak akan bercakap sesuatu perkara yang bukan lain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap perbualan Nabi, setiap percakapan Nabi, semuanya diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tak sama macam kita, status percakapan tu tak sama. Jadi Nabi tanya sahabat, bagaimana dengan simpulan bin simpulan ni? Maka jawab si lelaki tadi bahawa dia ni orang bagus, orang baik, orang mulia. Kalau dia nak meminang, kita rugi kalau orang menolak pindangannya. Rasulullah diam. Lalu kemudian masuk lagi seorang lelaki yang lain. Lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sekali lagi kepada orang yang duduk di sebelahnya, "Jika yang ini bagaimana?" Maka lelaki itu menjawab, "Ya Rasulullah, orang ini termasuk golongan muslimin yang fakir. Jika dia meminang, pasti tidak akan diterima. Jika dijodohkan, pasti ditolak." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang kedua ini lebih baik daripada isi bumi, daripada yang pertama."
Nampak tak tuan-tuan? Orang tadi ni kawan sebelah kita macam kita lah tuan-tuan. Kita hukum berdasarkan zahir, kan? Tengok orang tu mai dengan pakaian dia pun, jubah dia pun stylo punya jubah, kan? Dengan ada beg pula kilit di belah, beg kilit pula di depan, kan? Bukan macam dengan orang kaya lah. Kita kata macam dengan Tan Sri, Datuk Sri, Datuk dan sebagainya. Kita nampak dia macam orang kaya, hebat tuan-tuan. Jadi kita pun kata dia ni baguslah. Kalau dia nak jadi menantu kita pun kita terima. Itu hukum cara kita lah tuan-tuan. Tapi di belakang masuk pula yang kedua. Orang ni mai dengan, kalau pakai kain pun lusuh dah tuan-tuan. Baju pun ada sedikit compang camping mungkin. Baju ni ada koyak. Jadi hak ni tak boleh lah. Rasulullah tak boleh lah nak buat menantu lagu mana. Dia pun susah. Tu kita, pandangan kita. Tapi pandangan Nabi SAW berbeza. Nabi kata yang kedua, yang masuk, yang susah, yang miskin, yang compang, yang camping itu afdal, lebih baik daripada isi bumi. Itu dia tuan-tuan. Maknanya daripada semua kamu dan yang lain-lain ni, ini lebih baik lagi. Kan? Lebih baik lagi. Dan daripada yang pertama tadi, yang kaya tadi, yang macam Tan Sri semua tadi ni, itu lebih baik. Itu nilaian Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, kan? Sesungguhnya Allah tak melihat pada luaran kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat benda yang berada di dalam hati, dada-dada kamu, wa a'malikum, dan amal perbuatan kamu. Dia tak tengok pada zahir kamu. Zahir ni tak apa, zahir orang boleh berlakon, kan? Ramai pelakon-pelakon yang hebat, kan? Yang berlakon, kan? Macam kita juga kadang-kadang main nak semayang di masjid pakai lawa je tuan-tuan, pakai comel-comel bersih elok je. Di rumah kalau semayang di rumah kadang baju pun tak pakai. Saya bukan orang sini lah, orang masjid lain, kan? Jadi masjid belah-belah ujung, belah hulu dunia tu, kan? Masjid tak main, tak semayang di rumah. Dia semayang tapi di rumah cara pakai pun gitu je. Kadang-kadang pakai pagoda hak terkoyak dah tu, bawah ketiak pun terkoyak. Tapi mai sini wangi, bersih elok. Pasal apa? Pasal orang lah, orang nak tengok, kan? Jadi di rumah tu tak ada siapa nak tengok, padahal sama je. Yang tengok Allah juga. Allah tengok di mana pun Allah Ta'ala melihat. Jadi itu yang diberikan gambaran oleh baginda Nabi SAW. Apa yang nampak bukanlah ukuran atau tahap atau untuk diterima di sisi Allah, tetapi boleh jadi Allah Ta'ala menerima hamba yang paling hina di kalangan manusia, penampilannya sederhana. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala nak terima kita bukan tahu. Jangan pelekeh orang yang rendah, orang yang miskin, orang yang susah, yang fakir. Nampak orang tu macam lekeh je tuan-tuan. Kadang-kadang kita berasa macam lekeh, tapi kita tak tahu dia siapa. Dia tu di sisi Allah orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling banyak bermunajat dengan Allah. Kita bukan tahu. Tengah-tengah malam dia munajat bangun dengan Allah, kita bukan tahu. Kita bangun juga tuan-tuan, tengok England lawan Portugal, contoh, kan? Bangun tengok juga, tengok Holland, Netherlands lawan dengan Spain, dengan Spanyol. Tu dia. Kita tengok juga bangun. Kita qiyam bola, dia qiyam apa nama ni, qiyamul lail. Dia betul-betul qiyam, kita qiyam tengok bola. Jadi lah ni musim-musim lah ni tuan-tuan. Tak salah tuan-tuan nak tengok, ambil. Musuh memang dia buat begitu. Dia sengaja buat bola tu biar tengah malam. Bola tu dibuat sebelum Ramadan, supaya orang masuk Ramadan nanti orang tak ingat ke Ramadan, duk tengok bola, demam bola, bangun bola, tidur bola, makan bola, kan? Semua ingat bola. Musuh memang dia plan begitu, dia buat dah, dia create, dia tahu, dia kaji semua dah. Dia nak lemahkan orang Islam, nak berikan orang Islam tidak ada kekuatan, sebab musuh tahu kekuatan orang Islam pada qiyamul lail mereka. Kalau mereka boleh bangun qiyamul lail, mereka boleh bangun. Ada setengah tu subuh nak bangun susah. Tapi semalam pasal Jerman lawan Itali tuan-tuan. Jerman lawan Itali ke? Jerman lawan siapa? Portugal. Ke Itali lawan England. Itali lawan England pukul 6 pagi. 5 pagi bangun dah. Subuh pun tak semayang. Kan? Punya nak jaga. Ustaz tahu semua jadual. Tahulah sikit-sikit. Pasal kami duk buat edaran risalah tuan-tuan. Kita print poster besar-besar. Apa nama ni, pemuda amal Gombak, kita bagi kepada anak muda. Kita jalan, kita bagi risalah, bagi poster elan full color, UV lagi, berkilat lagi. Kita punya poster jadual perlawanan World Cup FIFA 2014 bagi pada anak-anak muda. Tapi kita tulis bawah tu, makan bola, tidur bola, solat jangan lupa. Kita besarkan yang tu, kan? Jadi nak tengok bola tengok, tapi jangan tak semayang, kan? Tamu macam tuan-tuan lain lah. Tuan-tuan ni makam lain dah. Jadi bangun tu, bangun qiyamul lail dulu. Jangan bangun tengok bola terus.
Lepas tu duduk di antara separuh masa pertama, separuh masa kedua, banyakkan berzikir, manfaatkan masa tadi. Semayang dulu, ambil semayang pula, semayang tasbih takut tak ada tengok pada masa kedua. Kan? Semayanglah hajat ke, semayang taubat ke pula. Tadi dah buat tahajud. Lepas tu buat semayang lain. Jadi manfaatkan kesempatan masa yang ada untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Musuh nak buat, nak bagi lemah, dia tak tahu bila buat lagu tu kita lagi kuat. Bola pun kita tengok yang tak qiyam sebelum ni dia boleh qiyam. Kita kena ambil dari sudut yang positif, insya-Allah kita selamat, kita boleh jadi umat yang umat yang terbaik. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubbu ash'athu madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa ramai yang miskin itu ditolak oleh beberapa pintu kerana kefakiran dan penampilan yang sederhana, tetapi jika dia berjanji kepada Allah maka dia menepati. Perkataan ash'asa dalam hadis ini adalah gambaran betapa fakirnya dan tidak mengambil berat penampilannya, serta madfu'un bil abwab, iaitu tidak berdaya di hadapan manusia kerana mereka menolaknya daripada pintu rumah, mereka mengusirnya sebagai penghinaan baginya. Itu dia. Tu ada gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang miskin itu ditolak oleh beberapa pintu kerana fakir dan penampilan yang sederhana, tetapi jika dia berjanji kepada Allah maka dia yang lebih menepati. Kan? Ada satu orang, tuan-tuan, satu kisah yang diriwayatkan. Ada seorang kaya raya, pada satu hari dia duduk dengan isteri dia. Dia duduk makan dengan isteri dia. Kebetulan menu dia malam tu ayam bakar lah. Dia bakar ayam bakar ke bakar ayam tak tahu, tuan-tuan. Pasal bakar ni pun kadang-kadang celaru juga. Saya duduk lalu pi Kuala Selangor tu kan, tengok cendol bakar. Kita pun ingat kata lagu mana cendol bakar ni, tuan-tuan. Ingat macam dengan aiskrim goreng lah kan. Aiskrim digoreng. Tu something yang pelik lah. Kita teringin nak makan benda-benda pelik. Kita pun berhentilah, kita nak tengok lagu mana dia bakar cendol tu. Mungkin cendol tu dia packing cantik-cantik, lepas tu dia bakar dalam daun pisang ke, dia bakar lepas tu dia buh kat kita. Kita punya imajinasinya begitulah. Pergi makan, rupanya toki kedai cendol nama bakar, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Itu pun satu hal juga, cara marketing dia pandai, tuan. Dia highlight cendol bakar. Jadi kita pun mesti excited kan. Beratuk panjang tu, ada drive thru lagi tak tahan tu. Belah hijau Kampung Ulu ada drive thru macam McDonald juga kan. Jadi kita dah ingatkan adalah dia punya something different dengan channel-channel mamak biasa ni. Rupanya sama aja, tak ada beza pun cara dia buat marketing pandai. Baik. Jadi dia makan ayam bakar, tiba-tiba datang satu orang ketuk pintu kan. Orang ada satu pengemis. Pengemis dia ketuk pintu, minta nak makan aku. Dia ketuk pintu, tuan-tuan. Ketuk pintu, kau ni buka. Perempuan ni buka. Bila buka nampak pengemis. Laki dia tadi ni hadut makan, nak makan tu terus arahkan, yang tutup pintu, jangan buka pengemis tu. Maknanya dia nak memperlekeh, memperkecil, mempersenda pengemis tadi. Pengemis tadi pun tak apalah, baliklah dia pun pi tang lain pula kan. Habislah. Tiba-tiba satu hari takdir Allah, yang kaya ni jatuh miskin. Biasalah yang kaya nak kaya terang mana sangat, mai lama kelamaan dia jatuhlah juga. Sebab yang mengkayakan itu Allah, yang memiskinkan orang itu pun adalah Allah. Jadi bila dah kawan ni dia jatuh kaya, bila jatuh kaya sampai tak boleh buat apa dah. Si kaya tadi terpaksa menceraikan isterinya. Dia pun ceraikan isterinya. Bila dah cerai isteri dia, tuan-tuan, isteri dia pun dah habis dah. Tiba-tiba ada orang masuk Minang isteri dia. Kan? Takdirnya masuk Minang, dia pun duduklah di rumah dia. Duduk dengan bahagialah dengan suami yang kedua ni, bagus, penyayang, masya-Allah, orang alim, orang baik, orang soleh. Dia pun seronok si isteri ni. Kan? Dia bukan jahat, tapi dah dapat suami jenis malaun, dia pun jadi malaun jugalah.
Kan? Baik. Jadi satu hari berlaku adegan yang sama. Allah nak balas balik. Dia pun nak makan, kebetulan menu hari tu pun ayam bakar juga. Nanti disebut dalam riwayat begitu, ayam bakar. Bukan cendol bakar, ayam bakar. Baik, jadi maka tengah duk makan nak elok nak makan, dah hidang semua nak makan, bunyi orang ketuk pintu. Orang ketuk pintu dia pun pergi buka, isteri pun pergi buka lah. Dah tengok ada pengemis. Cuma beza lelaki suami yang kedua ni, suami kata tak apa yang buka pintu yang, kita ambil semua lauk kita makanan ni kita bagi pada dia. Bagi pada si lelaki tadi. Bagi pada lelaki tadi. Perempuan ni pun dah suami dia arah, dia pun perempuan baik, suami dia arah, dia pun bagilah, ambil makanan nasi dengan ayam pun semua, bagi kepada si pengemis tadi. Si perempuan tadi dah tutup pintu, pengemis tadi pun dah balik, perempuan ni menangis terisak-isak. Menangis tuan-tuan, meduk kat laki dia, meduk letak kepala dekat laki dia, apa semua duk menangis. Laki dia heran pasal apa dia menangis. Kan? Laki dia heran kenapa dia menangis, tapi suami dia dah tahu, cuma suami dia buat tanya. Kan? Agak-agak kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Tanya balik. Sebelum saya nak bagi jawapan, saya tanya tuan-tuan, agak-agak kenapa si perempuan tadi menangis? Jawapan dia menangis kerana apa? Kerana si pengemis itu adalah bekas suami dia. Kan? Si pengemis tadi ni adalah bekas suami dia. Maka suami dia kata, sabarlah wahai sayangku, kamu kenalkah aku siapa? Akulah pengemis yang pernah kamu halau dulu. Tidak nampak dah tuan-tuan? Allah ni dia boleh bagi, dia boleh tukar bila-bila masa, anytime anywhere Allah boleh buat. Kan? Dia kata dia sedih pasal lelaki hak dia tu lelaki pertama dia dulu. Dia lupa bahawa lelaki yang duk bagi makan baiknya lelaki tadi, kalau ikut dia tuan-tuan, kan? Bukan kata tutup pintu tuan-tuan, ambil ayat panas cuah buanglah. Jahat sangat dulu ni hang, aku nak minta makan, hang halau aku macam ayam. Hari ni hang tunggulah bagi ke tuan-tuan, macam tu lah kot kalau orang jenis balas dendam. Tapi tak, suami dia jadi orang soleh, orang baik. Kan? Dia dulu miskin, Allah Ta'ala yang berikan dia kekayaan kepada mereka. Baik, kesemua itu adalah percaturan Allah. Allah lah yang mengatur seluruh urusan hambanya. Dia yang mengayakan si fakir dan menjadikan si kaya miskin, mengampuni orang yang berdosa, membenarkan kesilapan, mengkabulkan orang yang mengeluh, membebaskan orang yang berhak, menyembuhkan orang sakit, menjadikan orang sakit yang sihat, menjadikan orang yang menolong orang yang dizalimi, dan membinasakan orang yang melakukan kezaliman. Jadi hari demi hari, putaran demi putaran, kamu boleh jadi beruntung, pada hari lain kamu boleh jadi rugi. Itu dia punya kesimpulan daripada kisah tersebut yang ada kaitan dengan ayat yang telah kita bacakan tadi. Ingatlah, jika ejekan bertujuan menyombong diri dan bongkak, maka pembuatnya akan ditanam dan dimakan tanah. Adakah kamu lupa dengan asal usulmu, wahai orang yang sombong? Asalmu adalah daripada air mani yang hina dina. Asalmu lebih rendah daripada tempat pijakan kaki. Bagaimana kamu boleh sombong dan takabur, sedangkan usus memuatkan kotoran dan tinja? Pundi kencingmu dipenuhi air kencing, hidungmu penuh dengan lendir, mulutmu dipenuhi air liur, kotoran yang banyak bersarang pada telingamu, darah ada pada saluran urat sarafmu, serta keringat di bawah ketiakmu. Bagaimana kamu sombong, sedangkan dirimu lebih rendah daripada lebah. Itu dia. Allah punya pengarang punya cerita, pengarang punya ayat tu cukup baguslah. Maknanya pengarang menyusun dengan kalimah-kalimah yang baik. Kita nak sombong lagu mana tuan-tuan? Mulut kita ni ayat liuk penuh. Bukti dia cuba tidur meleleh je tuan-tuan. Kan? Hidung kita ni lendiang, ada lendiang, kadang-kadang beringus, kadang-kadang dia keluar macam-macam. Telinga kita ni kadang-kadang kotor, kadang-kadang tersumbat. Kan? Semua kita ni tak elok. Badan kita kalau sikit-sikit cara kena, itu dia punya busuk. Kan? Busuk yang teramat sangat. Begitu. Jadi kita nak sombong apa? Kita lebih hina lagi daripada lebah. Bagaimana kamu nak sombong sedangkan kamu lebih lemah daripada lalat? Tidakkah kamu melihat bahawa lalat itu jika telah merampas sesuatu daripadamu,
maka kamu tidak akan dapat mengambilnya lagi. Itu dia. Allah Ta'ala buat perumpamaan tuan-tuan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj ayat ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubuhumud dunya humudz dhubabu syai'a la yanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Wahai umat manusia, inilah diberikan satu contoh perbandingan, maka dengarkanlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah selain daripada Allah itu tidaklah sekali-kali akan dapat menciptakan seekor lalat, walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuat lalat. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Kedua-duanya lemah belaka, lemah yang meminta daripada mendapat hajatnya dan lemah yang diminta daripada menunaikannya. Itu dia. Cerita lalat tuan-tuan. Tu Allah sebut lalat ni, kita lebih lemah lagi daripada lalat. Bukan ulama buat perbandingan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membandingkan di antara manusia dengan lalat yang kita duk ketuk dia, yang kita guna elektrik punya apa karannya tu kan, pek dia terbang lakat, tapi dia tu lebih mulia daripada kita. Sampai begitu Allah Taala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bagaimana kita nak sombong? Bagaimana kita mahu sombong sedangkan kamu lebih lemah daripada seekor semut? Adakah kamu tidak sedar semut akan menggigitmu dan mengganggu rehatmu? Jika kamu telah mengetahui ini semua, mengapa masih sombong? Seorang alim melihat lelaki berjalan dengan sombong kerana pakaian yang dikenakannya. Orang alim tersebut menegurnya, wahai hamba Allah, cara jalanmu itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Lelaki ini kemudian bertanya kepada orang alim, tahukah engkau siapa aku? Dia menjawab, jelas aku mengetahui engkau. Awal daripada dirimu adalah air mani dan akhir dirimu adalah bangkai yang kotor. Jika demikian, masihkah engkau mahu berdalih? Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa akhbara thumma idza syaa'a anshara. Binasalah hendaklah manusia yang ingkar itu, betapa besar kekufurannya. Tidaklah dia memikirkan daripada apakah dia dicipta Allah, daripada air mani diciptakannya, serta dilengkapkan keadaannya dengan persiapan yang bertanggungjawab. Kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya, supaya menimbang dan mengambil mana yang satu yang dia pilih. Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya dikuburkannya. Kemudian apabila Allah kehendaki, dibangkitkannya, yakni hidup semula. Surah Abasa ayat 17 hingga ayat ke-22. Jadi daripada beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, maknanya memungkinkan kita, takkanlah kita nak lagi menjadi orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis qudsi, al-'izzu idhari wal kibriya'u ridai faman nazi'uni syai'a minhuma azabtuh. Kemuliaan adalah kainku, kesombongan adalah pakaianku. Sesiapa yang melebihi kedua sifat tersebut daripadaku, maka aku akan menyiksanya. Jadi Allah kata sifat kemuliaan, sifat sombong tu adalah Allah punya. Jangan duk ambil, kan? Tak boleh. Mulia sombong ni Allah kata tu sifat aku yang duk dekat aku. Jangan duk ambil, kan? Begitu. Siapa ambil juga nanti azabnya. Nak sombong pasal apa? Tuan-tuan tengok cerita Qarun, kan? Qarun dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Baik. Sesungguhnya Qarun adalah daripada kaum Nabi Musa. Kemudian
Dia menjadi sombong dan zalim kepada mereka. Dan kami telah mengurniakan berbagai jenis kekayaan yang anak kuncinya menjadi bebanan yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan anak-anak muda yang kuat sasa. Dia menjadi sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, wahai Qarun, janganlah engkau bermegah-megah, yakni sombong dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang bermegah-megah. Kan? Orang nasihat dah, jangan duk sombong sangat. Kan? Macam orang nasihat kat kerajaan lah, kerajaan, kerajaan, jangan zalim sangat, jangan tindas sangat rakyat, jangan tekan sangat rakyat. Satu hari kamu kena ingat, kuasa kamu tak boleh bertahan selama-lamanya, kena ingat. Tapi kerajaan buat tak hati juga, ditekam juga tuan-tuan. Ambil duit rakyat, beli panda 74 juta contohnya. Contoh kan, nasib lah kalau kena. Kan? Jadi penaikkan harga barang, kenaikan harga elektrik dan sebagainya. Dia buat top up yang tu, dia ambil yang ni, dia tarik sana, dia bubuh sini, dia bagi berim satu, berim dua, dia tarik pula kot lain. Yang jadi mangsa kita, rakyat juga yang menderita. Kan? Kenaikan ni yang sangat mendadak hari ini. Orang nasihat, jangan sombong sangat. Kamu jangan duk rasa kamu selama ni boleh memerintah lebih puluhan tahun. Kamu rasa kamu boleh kekal selamanya, belum tentu. Sebab wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Allah Ta'ala boleh cabut, boleh tarik, boleh rentak, boleh ambil segala kekuasaan yang ada pada kamu. Allah boleh bagi kepada kaum yang pernah golongan, kumpulan, parti yang pernah kamu perlekehkan satu ketika dulu. Kepatutnya kena ambil iktibar. Jangan sombong sangat, jangan berasa kuat sangat, jangan berasa gagah sangat. Patut ambil iktibar. Ambil pengajaran daripada Qarun. Apa jadi dengan Qarun? Qarun jadi apa? Qarun dengan sombong mengatakan, segala harta yang aku miliki pada hari ini, segala kekayaan yang aku miliki pada hari ini, semuanya adalah daripada hasil usaha aku sendiri, hasil daripada kesungguhanku sendiri. Bukan dengan, tak ada kena mengena dengan Allah, tak ada kena mengena dengan siapa-siapa, tak ada kena mengena. Kan? Jadi maknanya tak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Ini kerana apa nama ni? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini kerana kepandaian aku menguruskan ilmu ekonomi yang aku belajar. Jadi oleh kerana aku pandai pusing, pandai auta, pandai putar alam, pandai putar belit, pandai menyeleweng, pandai pecah amanah, pandai rasuah, pandai politik wang, pandai itu ini, menyebabkan hari ini aku kaya. Kan? Macam inilah orang kaya-kaya hari ini. Bukan pada dia cerdik sangat, pada dulu samsing tuan-tuan, merempat duduk, tapi bila kerana dia involve dalam sesuatu, dia pula pandai bodek-bodek dan sebagainya, maka dia dapat kat dia. Tak apalah, dapatlah. Tapi apa jadi dengan Qarun? Bagaimana kesudahan Qarun? Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Qasas ayat ke-81. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Lalu kami timbuskan dia, kami tenggelamkan dia bersama-sama dengan rumahnya dalam tanah, maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya daripada azab Allah, dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Itu cerita Qarun lah. Kan? Ada satu kes tuan-tuan di KL ni, tak mau sebut di mana. Dia ni kira dulu duk ambil tanah rakyat. Kadang-kadang rakyat tu duduk, ialah betul lah tanah tu tanah rizab, tapi orang tu susah, miskin, bagilah nanti lama sikit, ataupun bantulah mereka, jangan duk buat zalim. Ni anak tu duduk dalam rumah tuan-tuan, duduk dalam rumah, anak, isteri, suami pergi kerja, kan, mai dan tolak besar tu tuan-tuan, tolak roboh, dia teruk orang duduk dalam rumah, barang tak sempat diselamatkan, dia roboh, dia ambil begitu tuan-tuan. Kan? Dengan arahan daripada dia sebagai orang yang bertanggungjawab. Saya tak mau sebutlah, tuan-tuan boleh cari sendiri. Kan? Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Rumah dia duduk di puncak bukit runtuh, jatuh curam, rumah dia turun. Padahal dia buat tu dengan konkrit yang cukup, kira adat kata tak runtuh lah, tapi rumah dia runtuh. Sebahagian rumah dia jatuh habis tenggelam. Kan? Tak mau sebut dari mana, tuan-tuan cari sendirilah. Tentang Google dalam internet, cerita tu nanti dia keluar semua, siapa dia ni, di mana lokasi, semua ada. Kan? Jadi tu baru dunia, baru sikit orang pinasihat dia kata, beringat tuk kena beringat tuk, ni baru dunia tuk, baru rumah dah tuk boleh jadi macam Qarun Allah Ta'ala tenggelam dia dengan rumah dia, dengan istana dia tenggelam habis. Jangan buat sombong,
Jangan duk rasa kemas ni mentang-mentang kamu duduk di puncak bukit baik semua kamu rasa dak kamu tak kena banjir nanti. Jangan. Jangan. Allah boleh buat macam-macam. Ikut dia nak buat tanah runtuh boleh. Diterbangkan angin boleh. Dia boleh buat. Jangan duk samsing sangat. Duk atas dunia ni jangan duk gedebel-gedebel tak tentu kalu. Jangan. Allah boleh tarik, boleh rentak. Boleh buat pada bila-bila masa. Jadi kisah Qarun itu menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita semua. Kira dia habis tuan-tuan dengan bodyguard dia, dengan semua komplit Qarun ni. Kira kemah lah. Kan? Kemah mereka ni cukup lengkap lah sebab dia jahat tuan-tuan. Dia takut orang buat jahat pada dia. Betul tak? Dia jahat kalau orang soleh tuan-tuan. Dia mana ada bodyguard, mana ada nak pick up. Tuan-tuan tengok rumah Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat duduk 23 tahun. Saya pergi 2-3 minggu lepas tuan-tuan, saya pergi, Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan rumah tu duduk rumah kayu tu lah. Rumah pun lampu tak pasang, lampu mahal-mahal tak ada, lampu Kalimantan biasa, cikai punya lampu ni. Kan? Dia masuk, dia keluar daripada rumah dia, masuk pintu masjid. Pintu lampu rumah pun tak buka. Saya iring dia, saya pimpin dia, bawa dia nak masuk dalam rumah. Dia masuk tu baru dia buka pintu switch ni. Switch dalam rumah tu baru dia buka. Rumah pun tak buka lampu, punya cermat, punya jimat. Padahal dia rumah menteri besar tuan-tuan. Menteri besar Selangor buat rumah, bekas menteri besar buat rumah juta. 7 juta ke berapa juta tuan-tuan. Baru sepenggal jadi. Dia jadi 5-6 penggal. Tahan nak buat lah tuan-tuan, tapi tak buat, tak ada, duduk lagu tu rumah kayu tu. Saya ingat Tuan Guru ni masa saya duduk belajar di Kelantan dulu, waktu saya nak pergi jumpa dengan dia, masuk bila dia ketuk pintu, Assalamualaikum Tuan Guru, kita masuk nak kata mak duduk tepi, mak duduk dekat sofa dulu nak, saya nak tengok sikit, nak buat banyak sains sikit lah dokumen-dokumen ni. Dia pun petik switch lampu betul meja dia menyala. Dia pun buat lampu saya tu tak menyala sebab dia buka langsir tuan-tuan. Cerah tingkap cahaya luar duk masuk kan. Rumah dia ni meja dia, situ ada library kecil, situ ada ruang dapur, ada tandas, ada tempat dia solat. Tu dalam pejabat menteri besar. Jadi saya duk tengok, duk parti dalam lebih kurang 5 minit 10 minit dia buat kerja semua. Dia pun dia nak bergerak bangun, nak pergi dekat saya, nak sembang dengan saya, nak bincang sesuatu tu, dia pun tutup switch lampu meja dia tu dia tutup. Baru dia buka switch lampu dekat saya tu. Tu dia tuan-tuan, cermat jaga amanah Allah, amanah rakyat kepada beliau dalam menjadi pemimpin kepada sebuah kerajaan negeri. Sampai tahap tu, sampai hari ni Allah tak ada apa tuan-tuan. Kan? Kalau orang lain tuan-tuan, Allah rumah bodyguard tak ada. Kalau rumah orang lain tuan-tuan, bodyguard 3-4 orang. Kan? Tuan-tuan tengok macam orang, tuan-tuan tahu tak siapa manusia yang paling takut atas dunia ni tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? Ada sekong tuan-tuan, jahat. Penjahat nombor 1 di dunia. Siapa paling takut dalam dunia ni tuan-tuan? Jawablah dengan lidah yang fasih lagi lancar. Siapa tuan-tuan? Obama tu manusia paling takut. Apa bukti dia? Dia pergi mana-mana, dia turun, dia landing kapal terbang, kereta dia pun turun. Turun. Kereta dia tu tak tahu cermin tebal mana, wallahu alam. Tapi bukan kata kalih peluru, kalih bom. Tayar tu tayar getah, kalau meletuplah macam mana pun dia boleh lari, boleh selamat lagi. Pasal tayar dia dicipta khusus untuk kalih bom. Takut tak takut tuan-tuan? Tuan-tuan tengok pemimpin dunia Islam, tuan-tuan tengok pemimpin Islam, tuan-tuan tengok Tuan Guru, mana ada bodyguard? Kalau ada pun adalah polis pencen, mana tua dah polis tu pun. Polis pencen ikut dia tu, Bamat ke apa nama, Pak Ya ke apa nama dia ikut tu. Seorang tu je lah, pergi mana pun. Tak ada. Hati pun pasal nak meneman, takut-takut Tok Guru ni tak larat jatuh ke apa ke, tu je. Tak ada kata nak, Tok Guru mana ada pakai kalih peluru punya jaket. Pemimpin dunia, Obama tak tahu tuan-tuan, dengan spender dia pun kalih peluru juga apa tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Tu saya kata dia manusia paling takut. Pasal apa? Pasal dia pun jahat. Dia tembak sana, dia serang sana, dia buat sana, dia kacau sini, kacau sana. Negara dia pun tunggu masa nak runtuh tuan-tuan, nak kena hancur, dihancurkan oleh Allah. Itu manusia paling takut. Kalau manusia paling beriman, paling wara', Allah nak takut apa? Mati, semua akan mati. Fi ayyi makan, mati di mana-mana pun akan mati. Tak ada masalah kita nak mati. Kan? Ni saya nak pergi Assam, India 22 hari bulan. Kemarin mesyuarat pagi tadi, tengah hari tadi, kemarin kawan bagi tahu. Dia tahu ustaz, pagi tadi dia bagi tahu, kawan bagi tahu, ustaz, semalam ketua polis Assam kena tembak mati. Tu dia. Dia beritahu, betul ustaz, macam mana ustaz? Mati di mana pun matilah.
Kan? Kita bukan nak pergi buat jahat, kita nak buat baik. Kalau mati dalam keadaan kita sedang berjuang, kita sedang berkorban, kita sedang berusaha nak bantu saudara kita yang ditindas, dizalimi, dibunuh, dibakar, dinafikan hak mereka, kita pergi berjuang untuk mereka, nak bantu, nak selamat, nak tengok angle sudut mana lagi yang kita boleh bantu mereka. Kalau terbunuh, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apa kita nak takut? Kan? Saya pergi Burma hari tu, hampir-hampir kena bunuh, hampir syahid dah tuan-tuan. Hampir dah ni 100 orang bawa parang panjang ni, bawa parang panjang ni. Duk kira siap nak bunuh dah kami 7 orang. Kan? Tapi takdir Allah, Allah masih selamatlah. Allah jaga polis mai tolong kawal kami, escort kami buat pergi balai apa semua, tidur di balai polis, besok terbang escort sampai dalam kapal terbang. Bahkan ada pengiring seorang pula SB tolong ikut kami sampai airport. Tapi nak gambarkan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni keadaan yang berlaku. Jadi kalau nak mati ya, di mana pun tak apa, kita tak ada masalah. Kan? Kita bukan tahu, bukan boleh putih. Kita abanglah ke anak kita kalau mati nanti nak ke bumi di masjid, di kubur Kota Damansara ni. Tapi bila mati belum tentu. Kan? Kita tak tahu nak mati di wa fi ayyi ardin tamut, kita tak tahu. Kan? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tak tahu kata Allah di bumi mana kita akan bertemu dengan Allah. Jadi kalau nak takdir nak mati di mana-mana pun dia akan mati. Qarun dia tak fikir kata dia satu masa nanti akan tenggelam dalam tanah. Mati terus tuan-tuan. Firaun dia pernah fikir enggak satu hari nanti dia akan mati dalam Laut Merah? Dia tak fikir. Dia buat dah tu makam yang terbaik macam kat Masjid Negara tu tuan-tuan. Kan? Dia buat saya dah makam dia tuan-tuan, tempat meninggal dia bukan hebat. Kan? Tapi belum tentu lagi, kita bukan tahu. Tapi kalau pemimpin negara dia, kita boleh tahu. Kita yalah dia boleh tariklah mati di mana-mana pun dia boleh mati dan boleh bawa balik ke tempat dia. Itu apa kehormatan yang diberikan pada dia lah. Tapi kalau kena macam Qarun, tenggelam dalam Laut Merah, nak cari tang mana lagi tuan-tuan? Kan? Masuk dalam lautan Hindi, tu dia tuan-tuan. Lagi lautan Pasifik, kalau lautan Hindi lagi haru biru, kacau bilau habis. Baik. Habis tu. Tak ada apa dah. Banyak kisah-kisah yang disebutkan sebagaimana Qarun, Haman, Namrud bin Kan'an lebih kuat daripadamu. Di manakah kekuatannya dan bagaimana pengakhiran kekuatan itu? Kepala perlu dipukul. Kepalanya perlu dipukul dengan kasut kerana seekor nyamuk masuk ke dalam telinganya. Tu dia. Nyamuk masuk seekor, ambil kasut pukul tuan-tuan. Ni dia bagi pam bagi kepala dia. Bengung tak bengung tuan-tuan? Padahal dia raja besar. Dia mengaku dia seorang yang hebat. Nyamuk itu terus-menerus berdengung. Jiwanya tidak boleh tenang kecuali jika kepalanya berterusan dipukul. Pukul baru elok. Kena pukul dengan kasut pula. Hina tak hina tuan-tuan? Dia orang kaya, orang hebat. Tuan-tuan tengok nu jadi pada sebelum Benjamin Netanyahu ni apa dia? Sebelum ni apa nama? Ariel Sharon. Apa jadi dengan dia? Tak mati. Koma dah berapa lama dah. Bertahun-tahun koma. Seksa tak seksa tuan-tuan? Seksa. Duduk atas dunia. Kalau mati terus senang. Ni tak mati lagi. Allah seksa atas dunia. Dunia pun bertahun-tahun lamanya. Padahal segala kekuatan, segala kepakaran, segala doktor yang datang nak merawatnya tak boleh buat, disebabkan kesemua itu Allah Ta'ala punya kuasa. Allah Ta'ala boleh lantik, boleh tarik, boleh buat apa saja yang dikenaki. Jadi sebab itu Allah Ta'ala melarang kita daripada memperkecilkan, mencela, dan yang ketiga memberikan gelaran yang buruk-buruk, kerana kita semua ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ni adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki. Jadi saya kira saya berhenti setakat itu dulu pertemuan kita pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat